pertama, kita pergi kepada pendahuluan jurnal kesihatan diri. Definisi jurnal kesihatan diri adalah diary kesihatan peribadi yang merekod tahap kesihatan diri seseorang, dan ianya membantu memantau aspek kesihatan seseorang itulah. Dan antara aspek yang ada dalam jurnal kesihatan diri ini adalah terdapat tujuh. Yang pertama adalah senaman. Senaman adalah aktiviti fizikal yang dilakukan dalam jangka masa tertentu yang dilakukan berulang kali untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri. Dan senaman ini disarankan dilakukan 3 atau 4 kali seminggu. Yang kedua adalah piramid makanan. Piramid makanan ini adalah panduan saiz hidangan harian yang disarankan daripada kumpulan makanan asas. Seterusnya adalah tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti adalah keadaan rehat yang dialami badan dan minda, dan ianya sangat penting untuk kesejahteraan dan kesihatan tubuh badan. Dan yang seterusnya adalah stres. Stres adalah keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental, dan ianya tergantung kepada cara hidup masing-masing. Seterusnya, tidak sihat. Tidak sihat adalah keadaan tubuh badan yang lemah disebabkan penyakit yang ditimpa oleh seseorang itu seperti demam atau sesama. Seterusnya, yang keenam adalah WH ratio. WH ratio ini adalah nisbah ukur lilit pinggang kepada punggung, dan WHO mengatakan bahawa WH ratio ni yang sihat adalah 0.85 ke bawah bagi wanita dan 0.9 ke bawah bagi lelaki. Yang terakhir adalah BMI. BMI adalah satu kaedah ukuran berat badan seseorang individu bersama-sama dengan ketinggiannya. BMI yang normal adalah 18 hingga 24. Untuk piramid makanan, Sharifah dan Izzati mempunyai purata tertinggi iaitu 10. Ini bermaksud mereka mengambil hidangan makanan yang lengkap mengikut piramid makanan. Manakala Hakim dan Hazman mempunyai purata terendah yang menunjukkan bahawa hampir setiap hari mereka makan tidak mengikut piramid makanan yang sepatutnya. Selain itu, antara pelajar yang mempunyai purata tinggi dalam mengikut piramid makanan ialah Hamizah, Syifa dan Amalina. Pemerhatian di sini, pengambilan makanan mengikut piramid makanan memainkan peranan penting untuk meningkatkan tahap kesihatan diri setiap individu. Bagi senaman pula, terdapat beberapa pelajar yang menunjukkan purata kosong, iaitu dalam seminggu, hampir setiap hari mereka tidak bersenam. Pelajar tersebut ialah Amalina, Farhanul, Hazman dan Hamizah. Syifa merupakan pelajar yang mempunyai purata bersenam paling tinggi. Ia menunjukkan bahawa Syifa rajin bersenam dalam seminggu. Pemerhatian di sini ialah senaman mempengaruhi tahap kegiatan diri seseorang yang boleh dibuktikan melalui WH ratio dan BMI. Seterusnya ialah aspek tidur berkualiti. Berikut adalah carta palang yang menunjukkan purata tidur berkualiti berdasarkan ahli kumpulan kami. Amalina merupakan pelajar yang mempunyai purata tidur yang paling berkualiti, iaitu hampir setiap hari di dalam seminggu dia mendapat tidur yang cukup. Seterusnya ialah Hazman dan Hakim. Didapati mempunyai purata tidur berkualiti yang paling rendah, iaitu hampir setiap hari dia memiliki tidur yang tidak cukup dalam tempoh 10 minggu. Manakala Kasrina, Syifa, Sharifah dan Izzati menunjukkan pematuhan amalan tidur berkualiti secara sederhana. Berdasarkan pemerhatian, aspek tidur yang berkualiti memberikan impak yang besar terhadap tahap kesihatan, iaitu melalui penelitian kadar BMI dan kadar WH setiap individu. Seterusnya, stres. Graf ini menunjukkan bahawa tahap stres yang dialami oleh setiap pelajar yang bertempoh selama 10 minggu yang diambil kira melalui kerap kali mereka mengalami stres selama seminggu.
lebih daripada 2 hari. Okey. Pertama, pelajar yang kerap kali mengalami stres, dalam tempoh seminggu, Miza mengalami 3 hingga 7 hari mengalami stres, dan terdapat 4 orang iaitu Syifa, Sharifah, Hakim dan Kasrina yang kurang mengalami stres dalam masa seminggu, berkemungkinan mungkin sehari atau 2 hari mengalami stres. Jadi saya nampak kawan-kawan saya stres, mungkin berkemungkinan mengalami stres hasil daripada hal peribadi ataupun kerja perkuliahan yang perlu dihantar dalam waktu yang terdekat, dan banyak lagi. Seterusnya pula kita lihat di bahagian tidak sihat. Graf menunjukkan purata pelajar yang tidak sihat dalam seminggu dalam 10 minggu ke belakang. Jadi Izzati merupakan pelajar yang paling kerap tidak sihat, iaitu purata dalam seminggu sebanyak 5 kali bila tidak sihat. Manakala Syifa, Sharifah, Hakim dan Hazman merupakan pelajar yang paling jarang tidak sihat, iaitu purata 0 kali setiap minggu. Jadi antara faktor yang mempengaruhi pelajar tidak sihat ini ialah antaranya seperti faktor cuaca dan juga antibodi pelajar itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada BMI. Untuk pengetahuan anda, bacaan BMI yang normal dan ideal adalah 18 hingga 24. Jadi berdasarkan kepada carta parang ini menunjukkan bahawa separuh daripada ahli kumpulan mempunyai bacaan yang normal, manakala terdapat 5 orang ahli yang mempunyai bacaan BMI yang berlebihan, iaitu Izzati, Hakim, Hazman, Amalina dan Syifa, iaitu di atas 25. Hakim dan Hazman sudah pun mencapai tahap obesity dengan masing-masing mempunyai bacaan melebihi 30. Jadi menurut pemerhatian, BMI seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup mereka seperti diet, pola tidur, senaman dan sebagainya. WH ratio. WH ratio adalah nisbah pinggung ataupun pinggul waist to hip ratio yang merupakan satu kaedah untuk menentukan seseorang itu obes ataupun tidak. Bagi lelaki, waist ratio yang ideal adalah 0.7 sehingga 0.89, manakala perempuan pula 0.75 sehingga 0.79. Berdasarkan graf tersebut, WH ratio yang paling ideal bagi lelaki adalah Faris, manakala semua perempuan WH ratio adalah normal kecuali Syifa. Bukan itu sahaja, bagi Hazman, Hakim dan Syifa, mereka memang perlu dititik beratkan kerana kadar WH ratio mereka melebihi kadar yang normal. Jadi oleh hal yang demikian, ianya amat berisiko. Seterusnya kita akan beralih kepada diet Dukan pula. Diet ini diperkenalkan oleh Dr. Pierre Dukan dan konsep asasnya adalah seseorang yang ingin menurunkan berat badan harus mengambil makanan yang kaya dengan protein tetapi kurang dari segi karbohidrat. Diet ini terdiri daripada 4 fasa. Yang pertama adalah fasa serangan yang berfokus pada protein rendah lemak. Yang kedua adalah perjalanan, iaitu penambahan sayuran ke dalam diet. Yang ketiga adalah fasa konsolidasi untuk mencegah penambahan berat badan. Yang terakhirnya adalah stabilisasi. Diet ini sangat popular dalam kalangan masyarakat terutamanya Eropah dan juga Amerika Utara. Okey, diet Dukan mempunyai 4 fasa iaitu serangan, pelayaran, penyatuan dan penstabilan. Dalam fasa serangan, mengambil sejumlah besar protein tanpa lemak. Pelayaran ditambah pula dengan sayur-sayuran bukan bergaji. Dalam penyatuan, beransur-ansur memperkenalkan banyak kumpulan makanan, misalnya karbohidrat. Dan ketiga-tiga fasa ini mempunyai cadangan masa untuk bersenam, dan setiap fasa mempunyai tempoh tertentu dalam melakukannya. Dan seterusnya, dalam tempoh ketiga-tiga fasa ini dilarang sama sekali untuk makan makanan yang manis dan minum minuman beralkohol ataupun minuman yang manis. Dan akhir sekali, fasa penstabilan. Fasa penstabilan adalah fasa di mana penggabungan di antara makanan seharian kita yang biasa kita makan dan diet tersebut.
So jadinya dalam masa seminggu sekurang-kurangnya sehari untuk makan protein tanpa lemak. Terdapat beberapa kelebihan yang boleh kita peroleh dengan melakukan diet dukan ini. Antaranya ialah ia dapat menurunkan berat badan kita dengan pantas. Ini kerana penurunan drastik daripada pengambilan karbohidrat akan menyebabkan kita kehilangan sumber tenaga dalam badan. Jadi, badan kita akan menggunakan glycogen yang disimpan dalam hati dan otot. Selain itu, ia juga dapat menurunkan kadar gula dalam darah disebabkan oleh penyingkiran makanan yang bergula. Juga ia dapat menjaga kesihatan jantung kerana diet dukan ini akan memperbaiki nisbah jumlah kolesterol. Akhir sekali, diet ini dapat mengurangkan tekanan darah sistolik kira-kira 10 mm merkuri dan tekanan diastolik sebanyak 5 mm merkuri, di mana sekaligus akan menurunkan tekanan darah dalam badan. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada keburukan diet dukan ini. Yang pertama ialah pada peringkat awal, orang yang mengamalkan diet ini akan mengalami pening dan loya. Ini kerana badan kita tidak terbiasa dengan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Yang kedua pula ialah kekurangan lemak boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini akan menyebabkan emosi kita jadi tidak stabil dan seterusnya kita akan cepat marah. Yang ketiga pula ialah diet yang tidak seimbang kerana kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Ini kerana diet ini mengamalkan rendah karbohidrat dan juga tinggi protein. Dan yang terakhir sekali ialah kos yang tinggi kerana harga protein seperti ayam dan daging lebih mahal biasanya berbanding dengan harga karbohidrat. Membentangkan kesesuaian diet ini dengan pesakit yang menghidap kencing manis, iaitu pesakit yang mempunyai masalah dalam produksi insulin dan menyebabkan paras glukosa tinggi. Terdapat dua kebaikan dan keburukan amalan diet dukan pada pesakit kencing manis. Diet dukan ini mampu mengawal kandungan gula dalam darah kerana dalam amalan diet ini, makanan dan minuman yang bergula perlu dielakkan. Kedua, diet ini juga mampu menggalakkan penurunan berat badan. Bagi keburukan pula, beberapa pakar telah mencadangkan untuk tidak mengamalkan diet dukan kerana amalan diet ini kurang sesuai dengan pesakit diabetes kerana diet ini tidak sesuai untuk pesakit yang mempunyai kolesterol tinggi, kerosakan buah pinggang dan gout. Dan penyakit-penyakit ini sering dihidapi oleh pesakit kencing manis. Dan kedua, amalan diet ini mampu menyebabkan ketidakseimbangan dalam nutrien penting seperti kekurangan kandungan vitamin dalam makanan. Seterusnya ialah kesesuaian diet dukan kepada pesakit jantung. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan diet dukan kepada pesakit jantung. Mari kita lihat kepada keburukan yang pertama. Diet dukan kurang sesuai kepada pesakit jantung kerana diet rendah karbohidrat dapat menjejaskan keberkesanan ubat-ubatan yang diambil. Seterusnya ialah diet dukan juga adalah diet yang tinggi protein, iaitu dapat meningkatkan risiko pada ginjal dan masalah metabolik yang lain. Mari kita lihat kebaikan diet dukan kepada pesakit jantung. Pengambilan makanan berlemak yang kurang dan peningkatan pengambilan buah-buahan dapat membantu mengurangkan pembentukan lemak tepu yang mungkin akan tersumbat di dalam saluran utama darah. Dan yang terakhir sekali ialah pengurangan pengambilan air bagi diet dukan membantu dalam mengelakkan pengumpulan cecair yang tinggi dan mengelakkan kenaikan berat badan. Kesesuaian penyakit kanser dengan diet dukan. Adakah ia sesuai? Ya, ia sesuai diamalkan kerana diet dukan adalah diet yang mengamalkan pemakanan protein yang tinggi. Sama juga dengan penyakit kanser. Penyakit kanser ini sangat memerlukan pengamalan makanan protein yang tinggi. Jadi ianya sesuai. Di samping itu, ianya juga dapat mengekalkan dan memperbaiki sistem pertahanan badan yang baik serta dapat menggantikan tisu-tisu yang rosak atau tercedera. Kemudian, ianya juga dapat memastikan tahap kesihatan mereka berada tahap yang optimum bagi menghadapi proses rawatan kanser yang diberi.